السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah terafa'an kesyukuran pada pagi ini dapat kita sambung kitab Muhafiq Masbuq Rumi. Muhafiq Masbuq kerana kita jadualnya sepatutnya hari Ahad kan. Hari Ahad sepatutnya. Tapi hari Ahad nanti sibuk. Tak tidur ke tak tidur malam tu. Tengok keputusan. Jadi saya pun tak ada kat sini. Kita ganti hari ni, kita cepatkan hari ni. Muka surat 11 Rumi, Jawi pun 11 juga. Membicarakan tentang hukum muafiq dan masbuq. Yang mana hukum muafiq masbuq ni kita dah tahu sebelum ni, kita dah mulakan sebelum ni. Satu hukum yang selalu disalah fahami. Asalnya tak susah pun, tapi kerana daripada lama dah duk amal cara lain, macam itulah kita kata, maka bila jumpa cara yang betul, cara yang betul tu nampak pelik lah. Padahal kita duk amal lama ni yang pelik. yang tak kena cara. Bila kita mengaji, oh rupa ni cara yang pelik, cara ni cara yang betul. Cara yang betul pula yang jadi pelik. Sebab kita selama ni dah salah tafsir, ataupun kalau betul pun penafsiran muafiq masbuq kita tu tak komplit, tak sempurna. Kalau betul pun tak sempurna. Kita berhenti dekat hukum orang muafiq. Sebelum ni ta'rif, ni hukum orang muafiq pula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahawa orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imamnya. Tengok takrif saya. Takrif, definisi, tengok definisi. Orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imam. Sebab ada orang berjemaah dengan imam, bermula imam i'tidal, sujud ada. Jadi nak bagi tahu ketika berdiri gitu. Dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca surah Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Kat sini dah ni jam lah tu, dengan bacaan orang ramai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dengan bacaan orang ramai. Jadi ta'rif muafiq adalah, sebelum ni dah bahas dah definisi dia, makmum yang berjemaah, makmum yang berdiri dengan imam, makmum sembahyang, imam pun sembahyang, yang mana masa makmum berdiri, kadar masa, saat berapa lama yang makmum berdiri dengan imam tadi tu,
Kalaulah makmum tu baca Fatihah sempat, masa tu sempat, sama ada dia baca Fatihah ataupun sama ada makmum tu baca Fatihah atau makmum tu tak baca Fatihah, itu tak diambil kira. Yang nak ambil kira masa je. Dia dapat tak masa tu. Kalau dia dapat masa tu, masa apa tu? Masa bacaan Fatihah. Masa bacaan Fatihah tu berapa lama? Saya baca lama seminit Fatihah, tak nak kira. Imam baca lama 2 minit Fatihah, tak kira. Habis tu masa yang mana? Masa uruf, bacaan orang ramai. Kebiasaannya berapa lama? Dia kata tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita kira itu 27 ke 25? Lupa dah. 25 kan? 25 saat. Jadi kalau masa tu dapat, masa 25 saat, masa apa ni? Berdiri dengan imam. Berdiri untuk semayang lah. Berdiri dengan imam. Maka dia muafiq. Tak dapat masa itu, dia masbuk. Yang silap fahamnya, bukan masa, baca. Jika sempat baca, muafiq. Tak sempat baca, masbuk. Itu yang silap faham. Biasa silap faham gitu lah. Oh, aku tak sempat habis baca Fatihah, tak sempat. Tak apa, masbuk lah, tak sempat habis. Bukan masalah habis baca ataupun tak habis baca. Masa tu dapat ke tak? Jadi kita dapat faham, sembahyang solat jemaah ni, dia mesti, kalau nak jadi makmum ni, dia mesti dapat kemampuan, ataupun kalau baca tu dia memang sempat. Dia bukan gini, nak baca masa tu tak sempat. Bila tak sempat, macam mana dia nak baca Fatihah? Sekarang ni biar sempat masa tu. Sebab tu dia kata kat sini, kadar, mempunyai sekadar masa. Se tu boleh buang, tak apa, se tu kadar masa. Kadar masa yang membolehkan beliau membaca. Bukan masa yang membaca Fatihah. Membolehkan. Nak baca tu boleh. Nak baca tu boleh. Jadi kalau kita tengok takrif muafiq ni, kalau sembahyang tadi sembahyang tadi, imam kan baca, sebelum baca Fatihah dia ada masa juga, dia baca doa iftitah kan. Lepas tu dia akan baca Fatihah, lepas tu amin, lepas tu baca surah. Makmum yang imam takbir, makmum takbir. Bila makmum tadi berstatus muafiq, ketika imam takbir dia takbir, belum lagi makmum tu status muafiq, belum tahu lagi. Cuma boleh kita kata muafiq tu. Itu dari segi logik je. Takkanlah tak dapat kadar masa tu. Jadi bila makmum tu berstatus muafiq, apabila imam baca bismillah untuk baca Fatihah, masa tu makmum dah berstatus muafiq. Kenapa pula? Masa baca doa iftitah tu kan ada 25 saat. Jadi walaupun imam tak baca Fatihah lagi, makmum pun tak baca Fatihah lagi, makmum tu apabila makmum tu tak tahu status dia apa lagi. Mungkin masbuk, mungkin muafiq. Tapi logiknya muafiq lah. Sebab lepas ni nak baca Fatihah, lepas ni nak baca surah lagi. Sebab tu akhir sekali kita kata, alah imam takbir dia takbir, mestilah muafiq. Itu orang cakap mudah-mudah. Hakikatnya bukan gitu. Mana tahu lagi, sebab adakah makmum tadi dapat kadar masa, kalau yang kita kira sebelum ni 25 saat, dapat ke? Baru takbir nak dapat apa? Baru 3 saat. Belum lagi lah, belum tahu lagi. Baru 4 saat, 5 saat. Makmum tadi sama ada dia baca doa iftitah ke, dia tak baca doa iftitah ke, dia termenung ke, malah kalau makmum tu baca Fatihah sekalipun, Allahu Akbar terus baca Fatihah sekalipun, tetap lagi tak dapat status muafiq. Bila dapat? Bila masa tu berjalan sehinggalah 25 saat. Kebetulan waktu tu imam baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Masa tu imam baru baca lah, maka waktu tu makmum berstatus muafiq. Makmum lain yang masuk lambat sikit, belum lagi. Ketika imam dekat-dekat nak baca bismillah tu, baru dia Allahu Akbar. Makmum yang takbir, lepas imam takbir, dia takbir, masa tu dia dah berstatus muafiq dah. Makmum yang baru takbir tadi, imam baru nak baca bismillah, dia pun Allahu Akbar, dia belum lagi status muafiq, dia belum lagi. Dia tengoklah imam baca macam mana. Imam pun bacalah sampai ayat yang keempat. Biasanya imam baca ayat keempat dah 25 saat dah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis je makmum yang takbir lambat sikit tadi tu dah berstatus muafiq pula. Jadi makmum yang kat belakang tu, walaupun rakaat yang sama, walaupun sama-sama nanti tak kena tambah rakaat,
Tapi dia berbeza muafiq dia. Bergantung dia berdiri itu berapa lama. Sebab tu perkataan berdiri itu penting. Berdiri dengan imam ataupun berjemaah dengan imam. Kalau berjemaah dengan imam payah sikit nak faham. Berdiri dengan imam. Bila dah takbir lah. Kalau dia tak takbir lagi, tak kira lah. Duduk berdiri dengan imam. Tapi tak takbir lagi makmum tu, tak kira lah. Maksud berdiri tu bila sembahyang. Cukup masa, dia status muafiq. Tak cukup masa tu, dia nama masbuk. Kenapa perlu tahu kita ni status apa ketika kita jadi makmum tu? Kerana kalau kita berstatus muafiq, dia ada hukum-hukum muafiq. Kalau dia masbuk, dia ada hukum masbuk. Kalau langgar hukum ni, boleh luput pahala jemaah, boleh batal sembahyang. Bila langgar peraturan dia. Apakah peraturan orang muafiq? Tu bawah tu. Hukum bagi orang muafiq, dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Itu dia punya peraturan tu. Iaitu kalau dia tu dah tahu status dia muafiq. Okey. Bila status dia muafiq, bila imam rukuk, dia rukuk lah. Sebab dia muafiq, dia bacalah Fatihah. Bila-bila lah, tak kisahlah. Selepas imam amin baru baca ke, ataupun dia awal-awal lagi nak baca, imam baca, dia baca sekali, tak ada masalah. Cuma sunat je lepas amin tu baru baca. Dia baca, nanti imam rukuk, dia rukuk lah. Tapi ada keadaan tertentu, boleh jadi keadaan imam rukuk, dia tak boleh rukuk lagi. Muafiq tadi, muafiq ni. Kenapa nama dia muafiq? Sebab dia dah dapat masa 25 saat tadi, dah dapat dah. Bila imam rukuk, dia tak boleh rukuk sebab dia tak baca Fatihah lagi. Kenapa dia tak baca Fatihah? Boleh jadi 8 dekat belakang. Masalah sampai masalah ke-8, betul masalah khilaf 9, 10, 11 rasa kot. Kadang-kadang atas kita tengah sembahyang ni, imam dah rukuk, kita tak baca Fatihah lagi. Jadi kita kena baca. Ataupun imam dah rukuk, kita ni baru separuh baca Fatihah. Macam mana ni? Nak tinggal ke tak? Nak tinggal Fatihah atau nak habiskan Fatihah? Bergantung kepada status dia tadi. Muafiq ke masbuk. Kalau muafiq, dia kata kat sini, dimaaf tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Imam rukuk yang tidak apa pun, dia kena habiskan Fatihah juga. Lepas tu dia rukuk kerja imam. Sebab dia muafiq. Tapi kalau dia masbuk, nanti dia hukum lain. Dia tak boleh habiskan Fatihah. Dia tak boleh bila dia masbuk. Dia tak boleh habiskan Fatihah. Itu biar masuk masbuk nanti. Jadi hukum membaca Fatihah wajib walaupun makmum bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanafi, jika bacaan tu makmum dengar, bacaan Fatihah imam tu makmum dengar, makmum tak payah baca, malah makruh hukumnya baca Fatihah. Bukan baca Fatihah, baca apa-apa ayat Quran sekalipun, makmum hukumnya makruh. Di belakang imam yang ketika itu imam sedang membaca Quran, sama ada Quran tu surah atau Quran tu Fatihah, maka habis tu tak baca, tak baca. Sebab bacaan imam adalah bacaan makmum, kata mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab Hanafi, kalau dia tak dengar imam baca, dia wajib baca Fatihah. Maknanya rakaat 3 ke 4 tak dengar kan? Sembahyang Zuhur Asar kan mana dengar? Jadi pelik pula sikit kan? Kita baca Fatihah semua, dia baca Fatihah ketika rakaat ketiga, rakaat keempat, sebab tak dengar imam, ataupun 4 rakaat Zuhur Asar. Jadi tak ada masalah lah mazhab Hanafi. Tertinggal Fatihah ke tak tertinggal, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tapi mazhab Syafi'i dia ada masalah, kerana makmum mesti baca juga Fatihah. Walaupun imam dah baca, makmum mesti baca. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang siapa yang tak baca Fatihah, sama ada di imam atau makmum. Jadi kecuali masbuk. Masbuk tu nanti. Jadi kena tahulah kita ni muafiq ke masbuk. Saya dah sebut sebelum ni, takut lupa, kita ulang balik. Muafiq ada 2 jenis. Muafiq solat dengan muafiq rakaat. Yang kita baca ni dipanggil muafiq rakaat. Muafiq solat ni macam ni. Muafiq solat, makmum yang tak kena tambah, tak berhutang rakaat. Imam salam, nanti dia salam. Dia panggil muafiq juga. Tapi dia panggil muafiq solat. Tu muafiq lah tu. Ada 2 lah. Satu muafiq solat, imam salam, dia salam dah. Maknanya dia tak ada hutang rakaat. Yang kedua, muafiq rakaat. Ni takrif muafiq rakaat. Makmum yang sempat berdiri dengan imam kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, ataupun kita terus letak 25 saat dengan imam, maka makmum tadi ni nama je muafiq rakaat bila dapat kadar masa tu, berdiri dengan imam tu. 2. Masbuk pula,
makmum yang berhutang rakaat, kita panggil masbuk juga. Iaitu imam salam, dia tak boleh salam, dia kena tambah. Jadi kita panggil masbuk. Dan satu lagi, makmum yang tak dapat kadar masa tadi tu. Itu yang biasa kita buat tu. Imam Allah, kita Allahu Akbar, imam rukuk. Kan kita terus rukuk, kan tak baca Fatihah tu. Itu dia panggil masbuk rakaat. Nanti imam tambah rakaat, dia tak tambah. Sebab dia dapat daripada awal sembahyang, daripada rakaat pertama dia tak tambah. Jadi dia dikira masbuk juga. Masbuk apa? Bukan masbuk solat. Masbuk solat nanti kena tambah kan? Dia tak hutang apa? Dia panggil masbuk rakaat. Apa maksud masbuk rakaat? Tak baca Fatihah ataupun separuh baca Fatihah, ataupun orang dulu cakap imam tanggung Fatihah, kan? Fatihah imam tanggung. Yang Fatihah imam tanggung ni masbuk rakaat. Yang nanti lepas imam salam tambah, nanti imam salam tambah rakaat, itu masbuk solat. Jadi ada 4 semua. Yang kita tahu 2 je, yang kita biasa kan 2 je kan. Masbuk solat dengan muafiq solat. Yang awal-awal lagi kita masuk sembahyang dengan imam, kita tak kena tambah rakaat, kita panggil kita muafiq. Kalau itu biasa kita tahulah tu. Ataupun kita kata kita masbuk, imam salam kita tambah rakaat, kita masbuk. Dan satu lagi, kita faham juga yang ni kita buat, iaitu kita kata kita masbuk bila kita masuk imam dah rukuk. Kita pun Allahu Akbar, imam rukuk. Kita kan terus rukuk. Kenapa kau terus rukuk? Masbuk. Kita ada sebenarnya amal tu. Cuma kita tak perasan. Kenapa kau tambah rakaat imam salam? Aku masbuk. Oh, kita terima takrif tu. Kenapa kau tak baca Fatihah tadi aku nampak? Terus rukuk. Aku masbuk. Kita cakap juga masbuk, tapi kita faham tak takrif 2 tu beza tu. 2 tu beza. Yang kenapa kau tambah rakaat tadi? Padahal salam lah. Aku masbuk, masuk lambat. Masuk rakaat kedua. Masbuk. Kita sebut perkataan masbuk tu. Betul lah. Nah, imam rukuk. Imam dah rukuk. Dia baca cepat. Allahu Akbar. Terus rukuk. Lepas semayang kita tanya dia, kenapa tak baca Fatihah? Aku masbuk. Kita sebut masbuk. Tapi 2 perkara berbeza. Perasan tak? Kita je tak perasan. 2 perkara berbeza. Satu masbuk solat. Masbuk solat. Jadi kita faham muafiq. Jadi kalau masbuk dia ada peraturan dia. Peraturan dia, bila sebut peraturan, dia peraturan tentang baca Fatihah. Tu peraturan baca Fatihah. Jadi orang muafiq dia wajib baca Fatihah sampai habis, dan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Maksudnya imam tinggal dia, ataupun dia ketinggalan, dia lambat 3 rukun panjang. Apa 3 rukun panjang tu? Tapi sebenarnya dia ada dobek sikit kat sini, sebab kitab kita ni kitab nipis, dia tak tulis dobek ni. Kalau kitab-kitab tebal sikit, dia ada tulis dobek dia, iaitu yang kata hukum bagi orang muafiq dimaafkan 3 rukun panjang tadi, jika kenapa dia dimaafkan 3 rukun panjang? Maksud dimaafkan tu imam rukuk, kenapa dia tak boleh rukuk lagi? Kenapa dia tak boleh rukuk lagi? Sebab dia nak baca Fatihah lah, tak sempat baca. Mungkin tak habis, mungkin tak baca langsung, tak kisahlah. Tapi dia tak dibenarkan rukuk kerana dia kena baca Fatihah. Kenapa pula dia kena baca Fatihah? Imam tak boleh tanggung ke? Imam hanya tanggung masbuk. Muafiq imam tak tanggung, kena baca sendiri. Habis macam mana ni? Imam dah rukuk ni. Kenapa kau tak baca tadi? Kita tanya, kenapa kau tak baca tadi? Saya buat cerita lah. Saya takut orang tukar mazhab lagi ni. Saya buat cerita macam ni supaya faham. Supaya faham. Kalau kita mengaji asal, bukan gini caranya. Saya buat cerita macam ni. Lagi senang. Kenapa kau imam rukuk, kenapa tak rukuk lagi ni? Kenapa tak rukuk lagi? Kena baca Fatihah sampai habis. Kena baca Fatihah sampai habis. Kenapa tadi tak baca Fatihah? Kenapa tadi tak habis? Tak cukup masa ke? Tak cukup masa ke? Kalau tak cukup masa, dia masbuk kan? Masa cukup. Banyak masa ada. Kalau baca daripada awal takbir, aku takbir, makmum takbir, memang lebih pada cukup. Tapi apa? Biasa jadi kan? Tapi aku baca doa iftitah dulu. Contohlah, tiba-tiba imam pula rukuk habis doa iftitah. Allah, imam ni pun. Tapi aku tak sangka pula. Tapi aku nak baca, tapi terlupa. Sebab imam baca sedap sangat. Lepas takbir tu hanyut je, imam rukuk, alamak tak baca Fatihah lagi. Boleh jadi sebab tu. Yang penting dia tak baca Fatihah. Bila kita tanya, kenapa kau tak rukuk ni? Imam dah rukuk. Tak boleh rukuk sebab aku muafiq. Muafiq dah dapat masa penulisan. Awal-awal lagi dapat dah. Sebelum imam baca Fatihah, aku dah dapat dah. Dapat apa? Masa tu. Mana muafiq? Bila dah tahu muafiq, kemudian kalau macam tu masa yang banyak, kenapa tak baca Fatihah? Dia pun akan bagi alasan. Alasan dia ni ada 8, 9, 10 kan? Sebelah ni. Alasan dia kerana
Kita akan bahas nanti. Kerana tadi tu, jika dia diiktiraf syarak, baru dimaaf 3 rukun panjang. Alasan dia tadi, kenapa tak baca. Jika tak diiktiraf syarak, tak maaf 3 rukun panjang. Sebab dia tak tulis dalam ni. Dia kata, dia anggap orang yang tak baca Fatihah, orang yang tak habis baca, tak sempat baca Fatihah yang muafiq tadi, dia anggap uzur yang diiktiraf terus. Tak ada orang tiba-tiba malah aku baca, malah. Tak ada orang buat gitu. Dia terus anggap gitu. Sebenarnya dia ada dobek dia. Dobek dia adalah jika bila dia tak baca Fatihah ataupun dia tak sempat habis Fatihah menyebabkan imam rukuk i'tidal, kerana uzur yang diiktiraf, dia maaf 3 rukun panjang. Uzur yang tak diiktiraf, tak maaf 3 rukun panjang. Hanya maaf 2 rukun saja. 2 rukun tu bukan panjang pendek, 2 rukunnya. Maksud 2 rukun. Rukun panjang dia ada nanti. 2 rukun tu maksud rukuk i'tidal. 2 rukun tu. Okey, bila imam turun sujud, dia batal. Kalau dia tak habis Fatihah lagi. Kalau dia tak rukuk lagi. Makmum muafiq tadi. Bukan 3 rukun panjang. Sebab uzur dia tidak diiktiraf. Contoh uzur yang tak diiktiraf, dia saja tak nak baca. Imam baca Fatihah, dia tunggu. Mana dia dah lebih pada dah muafiq lah. Kemudian imam baca surah, tak nak baca lah, nanti lah, relax lah, lambat-lambat sikit. Duduk aja. Alah, ujung-ujung boleh. Imam baca panjang. Baca surah sajadah, panjang, relax tu. Dia kata gitu. Maknanya, dia sengaja tak baca. Bukan terlupa, bukan tergagap, bukan. Saja tak nak baca. Bukan tersilap. Tak ingatkan dah baca. Rupa-rupanya tak baca. Itu tersilap. Tak saja. Tiba-tiba imam sangkut, imam rukuk. Takkan nak juga sujud tilawah tu sunat aja, dah sangkut 3-4 kali, tak ada orang tolong, rukuk tak jadilah. Sujud tilawah tu, imam rukuk. Dia alamak. Tadi aku tak baca tadi. Allah, aku ingatkan imam baca sampai habis. Sebab Fatihah boleh je baca lepas sujud. Sujud tilawah tu boleh je. Boleh je baca lepas pada tu. Dia daripada awal malah nak dengar dulu. Nanti kan baca Fatihah, nanti awal-awal tak dapat dengar imam berapa 4-5 ayat imam tak dapat dengar sebab kita sibuk baca Fatihah. Nak dengar tu lah. Lepas nanti imam sujud tilawah kita ikut, bangun baru nak baca Fatihah. Boleh? Boleh kalau nak buat. Sengaja dia pun buat, tunggu aja. Tiba-tiba imam tak sampai kat situ. Tersangkut dia. Buatlah masalah apa pun, imam tak jadi ke, imam membatalkan hasrat dia nak sujud. Boleh je, sunat kan? Tiba-tiba alamak, aku tak baca Fatihah lagi. Okey. Dia wajib baca Fatihah. Wajib lah. Dia lebih pada muafiq lah. Berapa minit dia dapat berdiri dengan imam. Sekarang ni dia kena baca Fatihah. Kena. Dia tak boleh rukuk. Dia rukuk batal. Okey. Sekarang nak baca Fatihah ni. Baca Fatihah. Imam rukuk. Dia wajib baca Fatihah. Dia muafiq yang tak dimaafkan. Muafiq yang uzur yang tak dimaafkan. Maka dia kena baca Fatihah. Sebelum imam turun untuk sujud, dia kena habis dan dia kena rukuk. Kalau dia tak habis Fatihah, tak sempat juga, dia kena mufarakah ketika imam i'tidal tu, mufarakah siap-siap dah. Sebab kalau imam turun, imam gerak je turun untuk sujud, aku batal lah. Maka dia kena cepat-cepat dah. Tarik nafas panjang-panjang ke ketika imam rukuk dan i'tidal tadi, dia baca cepat-cepat Fatihah untuk rukuk. Kalau imam i'tidal, dia rukuk, tak apa dah. Tak dapat tumakninah dengan imam ketika rukuk, itu masbuk. Itu bukan peraturan muafiq, itu peraturan masbuk. Jadi imam i'tidal, dia pun lepas Allah dhalin, amin, Allahu akbar. Betul? Allahu Akbar, imam pun sujud, tak apa dah. Imam pun sujud. Yang penting dia dapat rukuk sebelum imam turun sujud. Jika makmum tadi dia tak baca Fatihah, atas uzur yang tak diiktiraf. Yang kita nak bincang ni uzur yang iktiraf mana? Ini gagap, was-was, apa lagi tu? Menunggu saktah imam, terlupa, tu semua tu. Yang banyak-banyak masalah ke-7 ke-8 tu. Masalah khilaf. Dia baca tahiyat awal, imam dah naik. Satu lagi, muafiq dan masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Bukan rakaat pertama je. Kalau dia sembahyang 4 rakaat, imam takbir, dia takbir, dia boleh jadi rakaat pertama dia muafiq. Ni muafiq rakaat, bukan muafiq solat. Muafiq solat memang dia dah muafiq solat sebab imam takbir, dia takbir, maka dia tak tambah rakaat. Dia dah muafiq dah dari segi tu. Ini dari segi rakaat. Dia mungkin rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masuk. Boleh jadi gitu. Dia boleh rakaat pertama masbuk, tapi jaranglah jadi. Kalau sembahyang baca kuat ni, kalau sembahyang Zuhur Asar boleh jadi. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, boleh. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk, boleh. Apa masuk masbuk? Tak baca Fatihah sampai habis, itu masuk masbuk. Imam tanggung. Boleh jadi. Dia bukan rakaat pertama je. Malah saya ingat ada satu ketika tu tahun 2019. Sebelum tu lagi 2018 kot, saya tengok buku
buku sekolah ni. Sekolah budak-budak ni. Takrif dia salah. Kalau tengok, saya tak sempat nak cari rakaman bila ni. Sekolah punya sukatan pelajaran ni lah sekolah. Budak-budak sekolah tu salah. Masbuk dia salah. Dia kata masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Muafiq adalah makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam. Masbuk makmum tak sempat. Kalau pakai ta'rif tu makmum tak sempat baca Fatihah bersama imam dalam semayang, maknanya kes tadi yang dia tak baca tadi, dia masbuk lah. Sebab dia tak sempat baca Fatihah imam rukuk. Kalau pakai ta'rif tu, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah masbuk, makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam muafiq. Kalau pakai ta'rif tu, kalau kes tadi yang dia tak baca Fatihah, aku tak nak baca Fatihah, relax dulu, tiba-tiba imam rukuk, dia tak habis Fatihah lagi, dia masbuk lah, rukuk lah. Kalau pakai ta'rif tadi, kan salah ta'rif tu. Kan sebenarnya dia muafiq, iaitu wajib habiskan Fatihah. Okay. Jadi dia boleh jadi setiap rakaat. Nanti dah sebut ni. Jadi kita nak tengok 3 rukun panjang tu. Jadi makmum muafiq, okay, dia dah dapat status muafiq, dan dia Fatihah dia tak habis lagi. Tak habis lagi atas sebab-sebab tertentu. Sebab itu diterima syarak. Ada 8, 9, 10, 11, 11. Diterima syarak. Maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Apa maksud 3 rukun panjang? Ni. Tidak termasuk rukun pendek. Tidak termasuk rukun-rukun pendek. Dalam sembahyang ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek, dia kata apa? Dan rukun-rukun panjang itu seperti rukuk, sujud. Dia rukun panjang, dia berdiri, rukuk, sujud, duduk tahiyat. Duduk tahiyat akhir kan. 4 ni dia panggil rukun panjang. Rukun pendek ada 2 je. Rukun pendek i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud, dia panggil rukun pendek. Kita pun dah bahas dalam kitab Idaman Penuntut sebelum ni. Rukun pendek kalau kita panjangkan batal. Tidak boleh memanjangkan rukun pendek. Rukun panjang boleh. Nak berdiri 3 jam pun boleh. Nak rukuk 3 jam boleh. Nak sujud 3 jam boleh. Nak tahiyat, duduk tahiyat 3 jam pun boleh. Tapi kalau dia berdiri i'tidal lebih seminit, mudah-mudah katalah. Saya buat mudah-mudah kita. Lebih seminit batal. Dia duduk di antara 2 sujud, lebih seminit batal. Kecuali yang i'tidal tadi, jika ada kunut. Bila ada kunut, maka dimaafkan. Hanya jika ada kunut, 3 kunut. Kunut nazilah, kunut subuh, kunut witir Ramadan. 3. Itu maaf. Jika panjang pun. Selain daripada 3 kunut ni, satu lagi, sembahyang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan panjang baca kan? Dia akan lebih juga i'tidal dengan duduk di antara sujud. Itu maaf juga. Selain daripada 4 ni, tak maaf. Tak maaf dengan maksud batas sembahyang jika dia memanjangkan rukun pendek. Jadi kata kat sini, yang dimaafkan tadi tu 3 rukun panjang, tak termasuk rukun pendek. Rukun yang panjang itu rukun sujud. Manakala rukun pendek seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi maknanya, kalau makmum tu muafiq, imam rukuk atas sebab-sebab uzur yang dimaafkan, uzur yang dia iktiraf, maka dia kena baca Fatihah sampai habis. Sebab dia tak habis ni, dia kena baca Fatihah sampai habis. Imam i'tidal, dia kena baca Fatihah sampai habis. Dia kena rukuk juga nanti, lepas Fatihah nanti, tapi kena baca sampai habis. Imam sujud, dia kena baca sampai habis. Imam duduk di antara sujud, berapa rukun lah? 1 rukun panjang, i'tidal tak kira. Sujud yang pertama 2 rukun panjang, duduk di antara 2 sujud, rukun pendek tak kira. Sujud yang kedua 3 rukun panjang, tapi tak lebih lagi. Yang tak boleh tu lebih. Kemudian angkat kepala, imam angkat kepala terus sampai ke rakaat seterusnya. Bila sampai ke rakaat seterusnya, makmum tadi sebelum imam sampai ke rakaat seterusnya, dia kena rukuk dah. Dah kena Fatihah, habiskan Fatihah dah rukuk. Panjang baca apa lagi tu. Tak tahulah, cuma nak bagi tahu itu hukum dia. Rukuk tidak kerja imam lah. Dia akan kerja imam. Tu dia kata kat sini 3. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahat. Ada satu lagi duduk istirahat, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Duduk istirahat pun kita dah bahas dalam kitab Idaman Penuntut sebelum ni. Duduk istirahat ni ada 2 tempat aja terjadi dalam sembahyang kita. Kalau 4 rakaat lah. Kalau 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat sekali je ada. Duduk istirahat nama dia. Duduk istirahat, rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Masa sujud yang kedua tu, nak naik rakaat seterusnya, sujud yang kedua, bangun je. Allah. Boleh bangun terus. Sujud yang kedua ni, rakaat yang pertama.
Allahu Akbar, boleh je. Tapi sunat duduk kejap. Ni Allahu Akbar. Duduk tu nama istirahat. Lebih kurang 1 saat, 2 saat lah paling lama. 1-2 saat. Duduk kejap. Itu namanya duduk istirahat. Dia kata tak termasuk duduk istirahat. Jangan kira duduk istirahat sekali. Kalau kira duduk istirahat, sedangkan dia kata 3 rukun panjang. Duduk istirahat tu kalau kata dia termasuk duduk istirahat, maksud bila imam duduk istirahat, dia dah batal lah, dia kena rukuk dah. Tidak. Masa duduk istirahat tu masih lagi boleh habiskan Fatihah dan rukuk, boleh lagi. Masih imam bangun. Sebelum nak sampai berdiri dah. Masa tu dia kena rukuk dan habiskan Fatihah. Kalau dia tak sempat habis Fatihah juga, tu ada hukum lain. Mufarakah tu satu hal, dia ada hukum lain bab tu. Sabar dekat situ. Dia kena habiskan, tapi panjang. Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dan i'tidal. Tak kira juga i'tidal pun tak kira dari segi rukun panjang rukun pendek tadi. Dia kata 3 rukun panjang. I'tidal rukun pendek tak kira, duduk di antara 2 sujud rukun pendek tak kira, duduk istirahat pun menepati rukun pendek. Dia nak bagi tahu tu, menepati rukun pendek. Sebenarnya dia bukan rukun pun. Mana duduk tu bukan rukun kan? Kan boleh bangun terus. Kalau rukun, orang yang tak duduk kejap batal lah. Kan sunat, malah mazhab apa Mazhab Hanbali mana dia duduk kat situ maksudnya? Mazhab Hanafi atau mazhab Hanbali? Dia mana duduk, dia terus bangun. Allah bangun. Kita duduk istirahat ni tak ada dekat tadi tau. Dekat sujud tilawah tadi tak ada. Kan kita sujud tilawah, lepas tu nak bangun tu, dia tak ada duduk istirahat. Tu je. Sajada wajhil ladzi khalaqahu, baca sampai habis, lepas tu nak bangun ni, sujud ni. Nak bangun terus kan? Allahu Akbar. Duduk tu tak ada. Kalau nak transit boleh, singgah. Sebab penat kat Bromo, nak kena singgah dulu. Jadi dia pun Allahu Akbar. Tu tak kira duduk, tu transit dah, singgah. Singgah tak apa. Yang tak bolehnya, tak boleh bukan membatalkan, tidak dituntut. Iaitu dia singgah, dia duduk. Allah, duduk tu. Tapi kalau setakat Allahu Akbar, tak ada masalah. Dikira tak duduk tu. Tapi ketika rakaat pertama dan naik rakaat kedua, duduk kejap. Kalau nak ambil pahala duduk istirahat, kena duduk kejap. Duduk berapa lama ni? 1-2 saat. Jangan singgah. Kita biasanya singgah kat situ tak? Biasa duk buat rakaat pertama nak rakaat kedua, kita singgah aje. Kita tak berhenti. Kita tak duduk tu. Duduk apa tak sampai 1 saat. Duduk ni mesti ada tumaninah. Duduk dia sekadar singgah aje. Allahu Akbar, dia singgah. Terus pergi. Maka tak dapatlah pahala kat situ. Dalam sujud tadi, ramai orang duduk pula. Tempat yang tak suruh duduk, kau duduk. Masa duduk tadi, Allahu Akbar. Tak kena duduk kat situ. Terus bangun. Dia bukan batal. Dia tak kira batal. Tak batal pun kalau buat. Small matter lah. Cuma nak bagi tahu tu hukum. Lepas tu satu lagi dia kata duduk tasyahud. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni ada khilaf. Pendapat yang pertama macam dalam kitab kita, iaitu dia tak menepati. Jadi maknanya jika imam tahiyat awal, dia masih lagi tak cukup 3 rukun panjang. Tidak lebih lagi 3 rukun panjang. Lebih 3 rukun panjang apabila imam berdiri kan tadi kan? 1. Itu kalau rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, rakaat kedua imam rukuk. Bila imam rukuk, makmum tak habis Fatihah lagi atas sebab-sebab uzur yang diterima syarak. Dia tak boleh rukuk lah. Dia kena baca Fatihah. Imam i'tidal. Bila imam i'tidal, dia kena habiskan Fatihah lagi. Imam sujud. Ni rakaat kedua ni. Habiskan Fatihah lagi. Kalau tak habis. Kalau habis, rukuk lah. Duduk sujud. Habiskan Fatihah juga. Sujud yang kedua. Habiskan Fatihah lagi. Imam pun duduk tahiyat awal. Habiskan Fatihah. Tak batal. Sebab dia kata kat sini duduk tasyahud awal, tak, dia baca rukuk pendek juga. Jadi dia baca habiskan Fatihah. Makmum tadi habis Fatihah, rukuk, kejar imam. Tapi pendapat yang kedua kata tidak. Ketika duduk tasyahud awal tu dah kira menepati macam berdiri dah, maka batal kat situ. Jadi ambil pendapat ni lah, mudah sikit. Cuma nak bagi tahu ada satu lagi pendapat, duduk tahiyat awal tu dikira macam berdiri dah. Kira macam berdiri, iaitu menepati rukun berdiri. Tapi dalam kitab kita, okey, dia bagi yang mudah. Alright. Malah ini lah pendapat mutamadnya. Duduk tasyahud. Jadi maknanya kalau imam duduk tahiyat awal, dia baca Fatihah, habis rukuk i'tidal. Okey. Jadi kita faham tadi, saya nak buat contoh. 4 rakaat. Bila dah faham ta'arif tadi, dapat faham contoh ni, fahamlah apa maksud ta'arif tadi tu. Okey. 4 rakaat.
Imam baca Fatihah apa semua, dia tak masuk lagi. Dia tak masuk lagi. Kemudian imam baca surah baru dia masuk. Imam baca surah, kita ambil contoh qul huwallahu ahad lah. Imam baca Allahus samad, ulama Allahus samad dah, dia pun masuk. Allahu akbar, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu je yang dia dapat bersama imam. Berapa saat je tu? 5-6 saat je kot. Dia pun dia mesti baca mana yang boleh lah. Jangan duduk diam. Dia kena baca mana yang boleh. Allahu akbar sempat apa? Bismillahirrahmanirrahim sempat kot. Alhamdulillahirabbil alamin pun sempat kot. Ar-Rahmanir-Rahim tu imam Allah. Kat situ kan. Okay. Maka dia memang tak cukup, tak dapat masa. Dia masbuk. Dia bukan muafiq. Status. Kita ambil status je ni. Kita bukan nak cerita hukum ni, kita ambil status je. Okey. Kemudian dia pun masbuk. Bila masbuk, peraturan dia hendaklah rukuk dapat tamakninah dengan imam. Tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Dapat tamakninah baru dapat. Habis tu Fatihah. Kalau tak baca langsung, imam tanggung semua. Kalau sempat baca sikit yang macam tadi tu, imam tanggung baki dia. Balance ni imam tanggung. Dia pun okey, saya nak bagi contoh. Dia pun imam rukuk ni, dia pun Ar-Rahmanir-Rahim tadi kan. Ar-Rahman je imam Allahu akbar, dia Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu pun rukuk. Tiba-tiba imam cepatlah rukuk. Sami Allah liman hamidah, dia tak dapat rakaat. Dia tak dapat rakaat. Dia tak dapat rakaat makmum tadi sebab selisih. Tak dapat tamakninah. Kawan dia kat sebelah masuk lambat pada dia. Dia masuk Allahus Samad, makmum tadi. Masuk makmum yang ni masuk ketika imam Allahus Samad. Makmum kawan dia sebelah masuk ketika imam dah rukuk. Lagi lambatlah. Tapi dia dapat tamakninah. Walaupun dia masuk lambat, dia dapat rakaat. Walaupun kau masuk awal sikit 2 3 4 5 saat kau masuk awal, tak dapat rakaat. Kenapa? Sebab ketika dia lambat turun. Dia lambat nak rukuk. Bila rukuk, Allah, Sami Allahu liman hamidah, tak dapat tu. Teruslah semai ikut imam, tapi nanti tak kira rakaat tu. Kawan dia sebelah masuk lambat sikit, jalan belakang dia. Bila imam Allahu akbar, dia Allahu akbar, Allahu akbar. Tak baca langsung, dapat rakaat pula. Nampak? Makmum yang masuk awal sikit tak dapat. Jadi tak semestinya masuk awal sikit dia confirm dapat rakaat, tak semestinya. Sebab status dia masbuk, dia mesti kena dapat tamakninah, dapat rukuk dengan imam dan tamakninah. Saya nak buat beberapa masalah. Okey, katalah dia dapat rukuk dengan imam, dapat tamakninah. Tadi imam Allahus Samad, dia pun Allahu akbar, baca mana yang sempat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Memang dia masbuk, baki dia imam tanggung dan dia dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk, dapat rakaat pertama. Jadi maka dia muafiq solat, lepas ni tak payah tambah dah. Dah tahu dah, lepas ni imam salam, aku salam sekali. Rakaat pertama imam tanggung Fatihah aku separuh, sikitlah imam tanggung yang baki. Sembahyang terus ikut imam. Bangun rakaat yang kedua, bila ni imam pun bangun Allahu akbar rakaat yang kedua. Makmum tadi bangun lambat sikitlah. Mestilah makmum lambat pada imam. Pak lambat sikit, berdiri. Bermula berdiri, masa tu kira saat 25 saat tadi. Kan dia dah dapat satu rakaat. Ni rakaat kedua dah. Rakaat kedua pun main saat juga. Kena kira 25 saat juga. Bila bermula? Bila makmum tadi berdiri. Ketika imam berdiri tak kira lagi. Sebab dia kata kat sini ta'rif muafiq masbuk, berdiri dengan imam dalam sembahyang. Berdiri dengan imam. Makmum tadi baru nak jalan on the way. Tak kira lagi lah. Imam dah bismillah. Dia tak kira lagi. Orang lain yang bangun dah kira dah. Kira apa? Nak kira 25 saat tadi. Allahu akbar. Dia berdiri je. Okey, kira. Satu. Maknanya kemungkinan makmum tadi boleh jadi masbuk pula rakaat yang kedua. Boleh jadi. Tapi logiknya tak jadilah. Sebab imam akan baca surah, amin, macam-macam. Jadi dia akan muafiq juga. Tak apa. Tapi masih lagi tak boleh kata makmum yang baru bangun tadi adalah muafiq. Tak boleh lagi. Sebab tunggulah dulu imam baca. Imam pun baca. Biasanya ayat keempat lah. Imam baca kan berlagu apa, ayat keempat. Dah cukup dah 25 saat. Maka barulah bertukar rakaat kedua. Muafiq. Bila rakaat kedua dah bertukar muafiq, dia tak baca Fatihah. Tak ada kena-mengena makmum tadi baca Fatihah ataupun tidak. Tak ada kena-mengena pun. Sekarang dia dah muafiq. Okey, jadi dia kenapa tak baca Fatihah lagi? Tunggulah amin, ambil sunat. Kan? Tunggulah amin, ambil sunat. Amin, baru dia baca. Dan dia baca, imam pun baca surah, dia pun baca sampai habis. Okey, dan dia rukuk dengan imam. Rukuk dengan imam tak syarat dapat tamakninah rukuk. Sebab dia muafiq. Tak syarat. Jadi dia pun imam rukuk, dia pun rukuk rakaat yang kedua. Maknanya rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia muafiq. Lepas tu tahiyat.
Tahiyat, baca tahiyat, naik rakaat ketiga. Dia baca tahiyat slow sikit lah. Perlahan, slow tu maksud perlahan. Imam baca laju. Dan imam pula bangun lebih dahulu daripada dia, sebab imam kan mesti bangun dulu. Imam pun Allahu Akbar, dia baru asyhadu. Dia pun nak habiskan juga dia punya tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, imam pun akbar, bangun dah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, imam dah bangun dah. Imam dah bismillah dah. Dia baru wa asyhadu, duduk bawah lagi. Adakah patut dia duduk bawah? Tak patut. Tapi itu bahasa lain. Kita nak buat masalah aja. Sepatutnya dia kena bangun, tinggalkan tahiyat awal dia tinggal. Tapi dia baca juga, tak apalah, kita buat masalah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu imam baca apa dah? Ar-Rahmanir Rahim lah kot. Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu dia pun bangun. Bangun rakaat ketiga. Agak-agak imam dah baca apa? Malika Midin kot. Masa dia dalam perjalanan tu, imam dah Malika Midin. Tapi baca perlahan lah. Malika Midin. Macam tu lah. Dia berdiri je, imam Malika Midin. Iya dah, nak iya. Imam dia bismillah kan. Sebab apa dia baru baca bismillah? Sebab siapa dia duduk kat bawah tu, dia baca tahiyat lambat. Okey. Bab dia baca tu tak apalah. Okey, tengok dia baca bismillah. Imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ihdinas siratal mustaqim. Dia alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Agak-agak je ni arrahman, imam dah kat situ. Betul? Arrahmanir rahim. Penuhkanlah arrahmanir rahim. Imam siratal ladzina an'amta alaihim. Dia arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dia bau maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun tarik nafas sikit sementara nak rukuk tu, bagilah masa 1-2 saat biasa kan. Tarik nafas sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Imam. Sekarang ni, rakaat ketiga makmum tadi. Dia dapat tak kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan? Ataupun dia dapat tak 25 saat? Tak dapat. Dia tak dapat lah. Kan dia bangun lambat tadi, lupa ke? Habis dia tak baca Fatihah. Dia habis tak habis tu biar dulu. Sekarang ni, dia dapat tak kadar masa 25 saat berdiri? Dia dah lah bangun lambat. Dah lah baca Fatihah. Imam dah lah baca tahiyat. Patutnya tahiyat awal imam bangun terus. Ini dia pergi habiskan. Lepas tu pula bila imam dah bangun, dia duk habiskan tahiyat lagi. Kemudian dia pula ada sakit lutut sikit. Bangun pula lambat lagi. Yang buatlah masalah apa? Bila imam dah berdiri imam dah iyyaka na'budu, dia baru nak bismillah. Jadi kalau kita kira masa, dia cuma dapat mungkin 18 saat aja. Silap-silap tak sampai pun. Bila tak sampai, tak cukup masa bacaan Fatihah yang pertengahan, maka dia masbuk. Masbuk. Tadi dah masbuk rakaat pertama, masbuk dah. Rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk. Bila masbuk, ikut peraturan masbuk. Dia tak, imam pun Allahu Akbar. Dia boleh habiskan Fatihah? Tak boleh. Tak boleh. Kat sini ada khilaf sebenarnya. Saya ambil contoh ni dulu. Ada dua. Imam rukuk, dia pun bacalah sampai habis. Masbuk bendanya rakaat ketiga dah. Silap faham lah. Dia pun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. Baca cepat nak habis ni. Imam tu kan? Dia pun sami Allahu liman hamidah. Ramai nak jadi ni rakaat ketiga. Berlambak. Dia tak dapat rakaat tu. Rakaat ketiga tak dapat. Imam salam dia kena tambah satu. Sebab tak dapat tamakninah rukuk imam. Imam salam dia tambah satu. Tapi ramai yang buat macam buat pekat. Buat tak tahu. Alah, aku dah baca Fatihah sampai habis. Waladhdallin amin. Imam rukuk, aku rukuk, tapi masa aku rukuk tu imam bangun. Kira halal lah tu. Dia kata gitu. Batas mayang. Bukan batas mayang lagi. Batas mayang bila imam salam dia salam, baru batal. Patut dia kena tambah satu. Kerana dia tak dapat rakaat ketiga. Sebab apa tak dapat rakaat ketiga? Kerana dia masbuk. Kenapa pula dia masbuk? Dia tak dapat berdiri dengan imam kadar bacaan Fatihah yang pertengahan yang tadi tu. Ta'rif tadi tu. Dia tak dapat 25 saat. Kenapa dia tak dapat 25 saat? Sebab dia sibuk baca doa iftitah. Salah tak baca doa iftitah. Baca tahiyat awal. Salah tak baca tahiyat awal tu? Itu khilaf nanti dulu. Kita ambil tak salah. Dia baca doa iftitah tak salah. Tak salah baca, dia tak salah baca tahiyat awal. Kemudian dia bangun pula lambat sikit. Imam pula baca laju. Buatlah masalah apa pun. Yang penting dia dapat tak masa tu? Tak dapat. Bila tak dapat, dia kena rukuk, imam rukuk, dia rukuk. Habis tu tak baca-baca, imam tanggung. Rakaat pertama dah imam tanggung, rakaat kedua imam tak tanggung. Rakaat ketiga, imam tanggung balik. Ya. Kemudian dia geram. Dia berrukuk lah juga. Kita ambil contoh dia rukuk juga. Maka dia tinggalkan Fatihah dia rukuk. Maka dapatlah rakaat ketiga tu. Dia tak baca Fatihah rakaat ketiga.
ikut imam. Pada rakaat keempat, buat cerita. Pada rakaat keempat, geram ni, imam cepat ke apa ni, dia pun follow imam dekat, follow rapat tu. Okey. Imam naik, dia pun naik. Imam baca doa, imam baca tahiyat, imam baca Fatihah laju. Sepatutnya 25 saat, imam baca 20 saat aja. Tepat rakaat keempat nak habis ni, imam baca 20 saat. Imam baca 20 saat, dia punya pasal. Tapi dia berdiri dengan imam 20 saat aja. Tu yang penting. Makmum tadi berdiri dengan imam 20 saat. Makmum tadi, dia pun dia dengar imam baca laju, dia pun baca laju, satu nafas. Satu nafas yang sah, jangan satu nafas yang tak sah. Yang sah satu nafas. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena berhenti kat situ. Dia tak boleh nuhdinas sirah. Tak apalah, berhenti kat situ. Tarik nafas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Dia kata, lega. Okey, nak tanya. Dia muafiq ke masuk? Rakaat keempat. Imam baca 20 saat je. Dia pun baca 20 saat lah. Imam rukuk, dia rukuk. Dia masbuk. Dia habis Fatihah lah. Satu nafas. Habis Fatihah ke, tak habis Fatihah ke, tak ada kena-mengena dengan ta'rif. Tak ada kena-mengena dengan status muafiq dengan masbuk. Dia tetap masbuk. Tapi masbuk yang habis baca Fatihah. Siapa suruh habis Fatihah? Tak habis pun tak apa, imam tangguh. Tapi dia habiskan, silakan. Dia tetap juga masbuk. Bila dia masbuk, dia ada peraturan, iaitu dapat rukuk dengan imam. Dengan dia baca waladdallin amin, dia pun imam rukuk, dia pun Allah sami Allahu liman hamidah, tak dapat rakaat walaupun habis baca Fatihah. Sebab dia masbuk. Dia habis baca Fatihah. Habis baca Fatihah yang senapah tadi tu. Dia tetap juga masbuk dan dia ada peraturan, iaitu mesti dapat tamakninah dengan imam. Maka dia pun masa dia nak rukuk, imam pula subhana rabbiyal azim. Sekali aja sami Allah. Cepat pula imam rukuk. Imam berdiri aja, dia pun masa dia turun selisih. Dia habis Fatihah. Habis tak kira. Sekarang ni dia muafiq ke masuk? Dia masbuk sebab imam 20 saat je baca, imam baca laju. Kenapa imam baca laju? Tu masalah lain. Bagus ke imam baca laju? Tu masalah lain. Cerdik ke baca laju? Tu masalah lain. Masalah makmum tadi, dia masbuk. Bila masbuk, dia mesti dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Ketika rukuk, dia selisih atas sebab-sebab tertentu. Imam cepat, tak kisahlah apa sebab pun. Bila dia rukuk, selisih. Bila selisih, dia tak dapat rakaat tu. Nanti dia tambah satu. Walaupun dia tukang komat, dia komat, tapi tiba-tiba makmum yang tak komat ni semua tak tambah rakaat. Bilal yang tambah rakaat. Apa hal ni? Mungkin jadi gitu. Jadi kita dapat faham kat sini, status muafiq masbuk tidak berkait dengan habis baca Fatihah ataupun tidak. Dia berkait dengan masa. Masa yang dia dapat. Bukan dengan habis Fatihah ataupun tak habis Fatihah. Dapat masa, muafiq. Tak dapat masa, masbuk. Bila muafiq, peraturan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Imam tinggal tak apalah. Tak dapat masa tu, masbuk. Peraturan dia tak maaf. Tak maaf, main-main rukuk tak maaf. Dia mesti, untuk dapat rakaat, dia mesti rukuk dengan imam dan dapat tamakninah ketika rukuk. Jika tak dapat, atas sebab-sebab tertentu tak dapat tamakninah, tak batal. Tapi tak dapat rakaat. Peraturan. Tak sah. Mana susah? Cukup lah tu. Panjang-panjang nanti kan? Rakaat keempat. Rakaat keempat, dia dah geram rakaat ketiga, tak sempat baca Fatihah tadi. Kita buatlah cerita, tak sempat, tapi dia rukuk dengan imam. Walaupun tak sempat baca Fatihah rakaat ketiga, dia rukuk juga, dapatlah rakaat tu. Dia tinggalkan Fatihah dia. Sebab aku masbuk, dia kata. Okey, tak apa. Dia geram rakaat keempat, masa tu dia bangun, imam bangun, dia bangun. Ikut rapat. Bangun dengan imam. Okey, imam baca laju. Kan, nampak Kenapa pula kena mengena dengan imam baca laju? Tu ada takrif tu. Dia kata tidak berdasarkan bacaan imam dan tidak berdasarkan bacaan makmum kan tu. Tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Dekat masbuk nanti dia ada bahas lagi. Tak ikut bacaan imam, tak ikut bacaan makmum. Kelajuan tadi tu. Jadi imam baca cepat, tak apalah, tak penting cepat ke lambat imam baca. Bila imam baca cepat, imam baca Fatihah laju-laju dalam keadaan 20 saat dah selesai. Makmum tadi, imam dia tak ada muafiq masbuk, dia bacalah macam mana pun. Makmum tadi, dia tahu imam baca laju ni, aku nak baca laju juga. Dia pun baca laju-laju dan habis. Imam rukuk 20 saat ni, imam rukuk, dia berdiri dengan imam 20 saat je. Imam rukuk, dia pun rukuk. Dia baca Fatihah habis dan dia rukuk. Bila dapat tamakninah dengan imam, dapat rakaat. Status dia adalah masbuk, bukan muafiq. Walaupun dia habis Fatihah. Jadi kalau makmum nak jadikan muafiq, dia
Dia tak ikut imam lah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau makmum tadi nak jadi muafiq, dia kena pegang imam, jangan bagi imam rukuk. Tak ada lah, saya jawab lah. Imam tak boleh rukuk. Dia tak boleh. Kalau dia berdiri, aku berdiri 25 saat. Memang berdiri 25 saat, 20 saat je dengan imam. 5 saat lagi imam dah rukuk, tak berdiri, tak jadi. Tak jadi muafiq. Dia jadi masbuk lah. Jadi imam tu, kalau imam tu habis 20 saat, dia jadi masbuk. Kalau imam tu habis 25 saat, Dia jadi muafiq. Okey, katalah imam baca 25 saat. Dia pun baca Fatihah macam tadi juga. Imam rukuk, dia rukuk, dia muafiq. Maka dia tak ada peraturan mesti dapat tomat ninah dengan imam ketika dalam rukuk. Ketika imam rukuk, dia pun rukuk. Imam pun cepat-cepat bangun, sakit perut ke apa, sami Allah liman hamidah, dia selisih, dapat rakaat. Sebab muafiq tak ada peraturan kena duduk, kena dapat tomat ninah dengan imam ketika rukuk. Tak ada peraturan tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang sembahyang dia baca Fatihah, lepas tu dia rukuk. Macam dia rukuk, imam sami Allah liman hamidah. Tak semestinya dia tak dapat weh. Tengok dia masbuk ke muafiq. Tengok pula rakaat pertama, rakaat kedua, biasanya muafiq lah walaupun selisih gitu. Rakaat ketiga, kadang-kadang imam baca okey je, masa tu cukup je berdiri dengan imam. Imam baca normal, maka dia dapat berdiri dengan imam 25 saat. Tiba-tiba dia baca-baca tapi entah macam mana dia lambat sikit. Imam rukuk, dia dhalin amin, sami Allah liman hamidah, dia dapat rakaat. Makmum tadi jangan cakap tak dapat. Nak cakap dapat atau tak dapat, tengok dia berdiri dengan imam berapa lama. Jangan kadang-kadang kita tengok, asyik-asyik rakaat ketiga mesti selisih dengan imam, mesti tak dapat. Belum tentu. Kalau imam tu baca Fatihah slow relax sampai imam baca 30 saat Fatihah. Baca, lepas tu dia bagi can lagi kat makmum baca. Betul? Makmum pun baca, makmum pula baca santai-santai. Tiba-tiba imam dah rukuk, makmum tadi Allah waladdallin amin, Allah sami Allah liman hamidah, dapat sebab dia muafiq. Dia muafiq. Yang tak dapat ni yang masbuk. Yang masbuk. Okey, nampak dia punya tu sikit-sikit, nampak cahaya. Nampak cahaya di hujung terowong. Kalau yes. Imam yang tahu ta'arif muafiq masbuk, mudah kata imam yang ngaji kita ni, dia akan sentiasa fikir kat makmum. Kesiannya. Imam yang dia tak peduli, rukuk aku dah habis. Padahal makmum kat belakang bunyi lagi. Dia tak fikir, kadang-kadang geram juga. Kita jadi imam, kena tengoklah kita punya rakyat belakang. Kita driver kan, kena tengoklah kat belakang, muntah ke apa kat belakang tu. Bawa main kona lipat. Tahulah tak sabar nak mengundi, relax lah. Janganlah main kona lipat gitu. Tengok sikit anak-anak ke orang kat belakang tu. Kalau muntah, slow sikit. Ini tak, aku dah waladdallin amin. Tunggu apa, rukuk tu pun dengar makmum tengah buat apa kat belakang. Kan dengar kan? Mazhab Syafi'i je yang bunyi macam lebah ni. Sembahyang jemaah bunyi macam lebah, mazhab Syafi'i je. Bunyi macam lebah tu maksud bunyi tengah baca. Jadi imam dia tahu makmum tak habis baca lagi. Sabarlah kejap. Waladdallin amin. Bunyi. Aku dah habis baca, aku rukuk. Imam yang macam ni tak ada masalah. Dia tak salah pun, tapi imam yang tak tahu muafiq masbuk. Kalau dia tahu, dia mesti sudah. Dah lah, aku tahu benda ni. Kalau ada makmum yang macam was-was, tadi masbuk ke muafiq, kau dah jadi masalah kan makmum tadi. Jadi kesian dekat dia. Tunggu, tak lama pun, berapa? 3 saat kot. 3-4 saat je tunggu. Waladdallin amin. Bunyi lagi tu. Biasa dah habis dah kat situ. Tak ada waladdallin amin, tunggu lama je diorang ni baca. Tak ada, biasa dalam 3-4 saat gitu aje. Dia main sikit aje. Yang itulah. Kalau kita keseluruhan sembahyang tak tambah berapa saat aja. Tambah sepatutnya sembahyang dia biasanya sembahyang 10 minit, jadi 10 minit 30 saat aja. Kalau tunggu kejap-kejap tadi, yang tu tunggu 3-4 saat, tunggu 3-4 saat, tunggu 3-4 saat. Sikit je. Tapi bila imam yang dia tak tahu hukum muafiq masbuk, dia tak peduli je. Malah dia tak dengar pun makmum kat belakang tu. Walaupun makmum tu muafiq sekalipun kat belakang, tapi kalau makmum tengah baca, tunggulah sekejap. Nanti kan tak cantik kan sembahyang tu. Allahu Akbar. Makmum ni muafiq, dia kena habiskan Fatihah. Waladdallin. Allahu Akbar. Makmum ni pula Allahu Akbar. Makmum ni pula Allahu Akbar. Kan tak cantik sembahyang tu. Tak cantik bila kita tengok dari segi berkumpulan. Kita menghadap Allah kan, satu ketua yang lain semua pengikut jemaah. Ikut. Biarlah cantik macam perbarisan pada mereka tu. Kiri kanan. Trup. Macam tu sembahyang. Macam mana boleh macam ni? Pertama kena berlatih. Yang kedua tu, komandan yang pusing. Dia kena pandai.
Dah semua kena pandai. Jadi biarlah cantik. Ni kalau kita tengok ku atas lah, kita tengok semayang ku atas, Allah huduhnya semayang ni. Yang ni baru nak rukuk, yang ni tidak lambat. Imam dah pergi, dia tak pergi lagi. Sebab apa jadinya ni? Pertama ada sebab salah makmum juga, dia buat sambil lewa. Kadang-kadang salah imam juga, tak fikir bukan makmum dia. Jadi imam yang tahu hukum, dan imam yang cerdik lah, boleh kita kata gitu, dia akan sentiasa jaga, imam yang cerdik dia sentiasa jaga makmum tadi supaya makmum tadi tak jadi masbuk pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kalau tak jadi masbuk, dia selisih pun dapat rakaat. Cuba bayangkan imam yang tak peduli, dia baca pula tu laju. Dah lah dia baca laju, dia pula bangun awal daripada makmum. Kan imam bangun awal, bila bangun awal, sabarlah kejap, Allahu Akbar, duduklah kejap, tariklah nafas sekali dulu. Ni baru Allahu Akbar, bismillah. Dia nampak makmum on the way kan tu, baru nak bangun. Baru on the way, sabar dulu. Mazhab Syafi'i, a'udzubillah sunat baca 4 rakaat. Mazhab Hanbali rakaat pertama je. Kita mazhab Syafi'i kan, baca a'udzubillah dulu. Imam tu tujuannya nak bagi masa. Dah lah, tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Agak-agak makmum dah sampai tak? Dah sampai. Jadi lepas tu bismillah, lepas tu waladdallin. Bagilah sebelah kat situ 1 saat, 1-2 saat. Lepas tu amin. Lepas tu bagi 1-2 saat lagi. Kalau macam tu lebih pada cukup makmum. Tak ada yang jadi kejut-kejut. Asas semayang jadi makmum je kena kejar imam. Jadi kerja last sekali kerjanya semayang, kerja ni kerja apa? Dia semayang, kerja dia kejar imam. Hilang khusyuk. Sebab apa? Tak sempat nanti. Tapi jangan lama sangat pula imam. Dia kena cun. Cantiknya ambil lah 30 saat baca Fatihah tu. Cun lah tu. Cun. Ni kerja je. Allah. Habis semayang. Letih. Kejar imam. Orang yang baca laju, no problem. Ada orang baca laju. Ada orang banyak sangat kurang makan nasi Arab, banyak makan sambal belacan. Dia lambat sikit nak sebut hanya, ubatnya. Lambat sikit aja, tambahlah 5-6 saat lagi. Macam mana? Buatkan bodoh sambal belacan. Mana lidah tu dia jadi payahlah nak jadi macam lidah Arab. Payahlah. Jadi bila sebab tu dia bagi sikit kan, sebab bimbang. Imam tak salah dari segi salah, tak salah dari segi salah dari segi berdosa ke membatalkan, tak. Cuma makmum tadi dengan sikap imam sedemikian, makmum tadi jadi batal. Yelah batal nak habiskan Fatihah juga sebab makmum tak ngaji. Tak kesian? Boleh kita kata kod dia padam muka dia, siapa suruh tak mengaji? Boleh kata gitu? Tak boleh, kena kesian lah. Kesianlah dekat makmum tu. Jadi imam memang kena fikir. Imam ni kan ketua pemerintah lah. Itulah imam tu dhamin, penjamin. Al-imamu dhamin, hadis Nabi. Imam tu penjamin, dia jamin makmum. Makmum tak habis baca Fatihah, masbuk tak apa. Aku tangguh. Kalau masbuk aku tangguh. Sebab kau tak dapat masa kan? Tak dapat masa, tak aku tangguh. Jaga apa semua dekat makmum tadi. Jangan bagi makmum huru-hara. Kena jaga. Allah, habis. Jagalah. Alah, 1-2. Kadang-kadang benda simple kecil je. Tak jaga. Contoh gambaran akan datang. Contoh dan gambaran. Maksud contoh, makmum sedang semayang, sedang berjemaah, sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk pada rukun keempat. 1, 2, 3 sampai 8. Berhenti kat situ. Sambung akan datang. Kita sambung akan datang lepas pilihan raya nanti. Bukan, bulan depan kan. Bulan depan. Baik, itu sudah dengan tasbih kafarah dan salatun subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.